Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Melaka, Div-Div Jemputan yang dihormati, para hakim yang sentiasa menjurus kepada keadilan, penjaga masa yang setia mengira detik jamnya. Seterusnya, saudara dan saudari hadirin yang kami muliakan. Kerana nilai, harakiri kami kasih menjadi perisai Nippon dalam siri penaklukan. Kerana nilai, lingua franca dunia percaya dijinakkan dengan hanya semboyan gol, glory dan gospel. Dan kerana nilai jugalah kami berdiri di sini. Anda duduk di sana menanti pidato kami pada hari ini. Maka, ayo bersama kita telusuri sebuah mauduk yang diberi nama Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Para hadirin polis bangsa, Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan Malaysia yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 yang bertujuan untuk membentuk kepribadian rakyat bangsa Malaysia yang bersatu padu. Sudah terang lagi bersuluh, ada 5 prinsip ideologi yang menjadi tunggak perpaduan, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Prinsip menurut Kamus Bahasa Melayu membawa maksud asas jadi pemikiran, kajian, tindakan dan sebagainya. Perpaduan menurut Wikipedia pula ialah penyatuan atau darjah serta jenis penyatuan yang dipamerkan oleh sesebuah masyarakat. Kejayaan merupakan kemenangan atau hasil, manakala kestabilan membawa erti, perihal atau kualiti bagi mengekalkan keseimbangan. Pidato hari ini berkehendakkan kita untuk merungkai dan menilai bahawa sejarah pada nilai membentuk rukun kehidupan mengekalkan kemerdekaan. Sejarah pada nilai tercarinya kepercayaan meretakkan perpaduan. Sejarah pada nilai menuntut perancangan mengekalkan keharmonian yang akan kami zahirkan dalam 3 dimensi yang berbeza. Pertama, penawar perpaduan. Menurut kitab sejarah di saat 13 Mei 1969 membenam dan membunuh umat yang mendiami bumi Malaysia, kita seakan hilang pedoman betapa tanah ini dibuka dengan nilai perkongsian dan bukan kepentingan. Umat Melayu bagai jebat yang pantang dicabar terus membuka pencak silat yang mengakibatkan 1,500 nyawa menjadi gadaian kepada keegoan dan menjadi gunting dalam lipatan. Rusuhan, provokasi, demonstrasi menjadi pemangkin perpecahan. Namun, atas nilai kesedaran pemimpin baharu mengganti tampuk baharu, nilai perpaduan harus direncana. Kemerdekaan adalah azimat yang perlu dipelihara bagi mencetus idea dan membina rukun yang tiada jasad namun kuat pada roh dan semangat. Dasar ekonomi baharu menjadi sulaman agar nilai pada rukun negara terus menjadi akidah sepanjang zaman. Dengan ekonomi, kita padukan ikatan. Dengan ekonomi, kita lakukan penstrukturan Agar setiap kaum yang wujud tidak dipisah-pisahkan oleh pagar yang tiada kelihatan. Hadirin dan hadirat sekalian, kedua, keluhuran dan kedaulatan undang-undang kami rangkumkan bersama. Setiap negara maupun tamadun dunia menjadikan undang-undang sebagai kunci utama pada kedamaian. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW tak kala membina kerajaan Islam Madinah, hati masyarakat Madinah diikat melalui piagam Madinah. Begitu juga dengan negara kita. Perlembagaan negara merupakan perlambangan yang tertinggi dan tiada undang-undang lain dapat mengatasinya. Menariknya, perlembagaan di Malaysia adalah berkaitan dengan perkara 153 yang menjadi tonggak toleransi antara kaum, bangsa dan agama di negara kita. Perkara 153 menyatakan bahawa hak istimewa kaum Melayu dan Bumi Putera kita pertahankan di samping kita tidak menidakkan nasib rakan-rakan berbangsa lain. Impak yang nyata jelas dibuktikan pada tahun 2019 iaitu seramai anggaran 30 juta rakyat Malaysia
masih mampu duduk semeja, bergelak ketawa ibarat sebuah keluarga. Adakah semua negara sama seperti kita? Tidak, bumi Palestin terus bergolak dengan krisis kemanusiaan walaupun majoriti beragama Islam. Titik kedamaian Keamanan masih lagi belum dapat dicapai. Hadirin yang penuh santun, bicara ketiga, kita telusuri melalui langkah kerajaan mendasari ekonomi. Kalau dulu, dasar ekonomi baru. Kini, pelan transformasi ekonomi dijadikan roh perjuangan menyatukan rakyat sekaligus mengangkat wawasan kemakmuran bersama 2030 ke sebuah rakyat jelata. Kalau dulu, sistem kuota. Kini, meritokrasi dijadikan nadi memajukan kaum Melayu supaya bibit mampu terbang selaju enggang. Apalagi, dulu terdapat pelbagai keistimewaan yang diberikan kepada seluruh warga Malaysia. Masih segar diingatan ketika negara dilanda wabak COVID-19 hingga hampir rebah ke bumi. Hadir bantuan perkhidmatan nasional yang diberikan kerajaan yang sentiasa meresap ke sanubari rakyat. Semuanya diwujudkan demi kebajikan rakyat tanpa mengira warna kulit, agama bangsa maupun darjat. Intiharnya, biar siapapun kita, pegangan kita tetap sama. Rukun negara menjadi pemangkin. Biar kita simpan, biar kita pegang erat selamanya kerana ia warisan, kerana ia nadi perpaduan, kerana ia Maruah yang membentuk jati diri bangsa Malaysia. Sekian, Nokta bicara kami lampiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.